Saya mengharapkan kerajaan hari ini tidak mengulangi kegagalan kerajaan 22 bulan yang lalu kerana tidak kompeten dan hampir tidak mempunyai idea tuntas untuk menyelesaikan kebimbangan keuangan rakyat. Data daripada soal selidik literasi keuangan Malaysia Ringgit Plus pada 6 Disember 2022 menunjukkan satu kebenaran yang menyakitkan tentang keadaan keuangan semasa rakyat, termasuk simpanan yang semakin berkurang, isu aliran tunai dan pelbagai lagi trend yang membimbangkan. Sementara Menteri Sumber Manusia pula menangguhkan pelaksanaan gaji minima bagi PMKS di bawah 5 orang pekerja. Di tengah-tengah tekanan inflasi, sudah pasti kenaikan gaji akan sedikit melegakan rakyat. Pun begitu, Kuala Krai juga faham keperitan PMKS untuk menangani kenaikan kos pembayaran upah dalam keadaan ekonomi yang perlahan. Dikatakan Perdana Menteri ini pernah menggelar Menteri Keuangan Asia terbaik. Kini pula telah menjadi seorang Perdana Menteri yang disebut-sebut bertaraf dunia. Bahkan kita juga mempunyai Menteri Ekonomi yang sebelum ini kerap melontar pelbagai formula yang tersangat bijaksana. Saya teringat satu rakaman video membual The Ayuh Malaysia Show yang disiarkan di YouTube. Menteri Keuangan sekarang pernah berkata, bukan saya yang makan gaji 80-90 ribu sebulan untuk memikirkan penyelesaian. Nah, sekarang ini kamu telah dibayar gaji sebagai menteri. Takkanlah sekarang mampu mengeluarkan formula jangan makan ayam kalau ayam mahal dan pulaukan kedai makan yang menjual dengan harga yang mahal. Kalaulah hanya formula ini sebagai sandaran Menteri Keuangan, sebagai Menteri Ekonomi, Pak Mak Kapur pun boleh jadi menteri. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, tidak seharusnya menteri dan kementerian sekarang ini melaksanakan sesuatu dasar yang populis tanpa mengambil kira keperluan dan kekangan pihak yang lain. Sebuah kementerian yang bertanggungjawab seharusnya lebih memikirkan tentang polisi dan bukannya program semata-mata. Terbaru, Datuk Yang di-Pertua Center for Market Education, CME berkata, belanjawan Tambun hanya gah pada slogan tapi tak begitu memanfaatkan negara. Naratif dalam belanjawan hanya bersifat populis tanpa sebarang strategi kukuh pembaharuan cukai. Soalan yang perlu dijawab juga ialah, adakah benar-benar harga barang mentah telah turun? Saya sendiri mendapat banyak aduan dalam isu ini. Apabila saya balik ke kawasan, saya masih menerima aduan rakyat berkaitan isu harga keperluan harian tinggi. Contohnya telur. Walaupun ada terdapat di pasaran, tetapi dengan harga 18 ataupun 19 ringgit sepapan, itu pun geriksi. Saya mencanakan dalam memastikan nasib rakyat terus terbela agar pihak kerajaan memberikan perhatian kepada beberapa isu. Yang pertama, wujudkan data komprehensif dengan masa nyata agar semua rakyat mendapat pembelaan yang sepatutnya dan tidak bertindih atas seorang nama. Yang kedua, wujudkan agensi tunggal untuk menyelaras bantuan rakyat. Yang ketiga, hapuskan charge ATM RM1 sebagaimana telah dilaksanakan oleh PM Ke-8. Nampak kecil tetapi amat bernilai kepada rakyat. Saya yakin bank tidak akan mengalami kerugian dengan pengecualian ini.